Baik, terima kasih Wali dan Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali dan terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda, untuk makluman bersama juga ni, keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan amat mengizinkan. Jadi apa jua perancangan Auda, semoga ia dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan apa yang Auda harapkan. Baik, Auda, seperti biasa dari daerah Tutong pada pagi ini akan mengongsikan beberapa makluman semasa yang kami terima. Tapi sebelum itu, marilah kita ikuti terlebih dahulu satu bahan visual yang kami sediakan untuk Auda untuk edisinya hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, dapat dilihat ni pelbagai jenis tanaman hiasan yang menyerikan lagi di pekarangan rumah ini. Jadi memang tidak dinafikan kalau kita melihat menanam bunga-bungaan, tanaman hiasan inilah khususnya memang terdapat pelbagai jenis kebaikan, dan kita akan bersama dengan pemilik tanaman ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dia ni boleh minat dalam tanaman-tanaman bunga-bungaan ini, dan juga bila ia mulakan tanaman ini, adakah bermulanya sejak pindah ke sini ataupun sejak ada timbulnya minat, bagaimana. Jadi kita ini akan mengetahui dengan lebih lanjut selepas ini. Jadi untuk itu teruskan ke Sedang Nada bersama saya. Meminati tanaman hiasan sama ada jenis daun mahupun yang mengeluarkan bunga sering berhubung kait dengan perkara-perkara yang optimis, dan oleh itu mempunyai tanaman hiasan di sekitar laman rumah mampu melahirkan aura positif bukan sahaja kepada penghuninya, malah mampu untuk memukau pandangan mereka yang datang berkunjung. Begitulah yang dapat digambarkan melalui kunjungan saya ke kediaman Awang Muhammad Arsyad Abdullah di Kampung Pak Bidang Ukong yang kini berusia 64 tahun dan mula mengusahakan tanaman hiasan di sekitar laman rumah ini bersama isteri tercinta beliau untuk menambahkan seri pada kawasan sekitar halaman rumah. Saya mula menanam bunga ini barangkali 6-7 tahun kebelakangan, dan yang lebih seriusnya lagi, saya menanam bunga tersebut ini yang ada di sini ini ialah sejak bermulanya pandemik COVID-19. Tanaman pertama mungkin puding, jenis-jenis tanaman luar lah, puding, keladi, bunga nanas, itu di antaranya lah. Mulanya saya tercetus untuk menanam bunga ini lah apabila saya melihat ada halaman-halaman rumah yang indah, lawa dengan tanaman-tanaman bunga, dan juga dari pembacaan setengah-setengahnya saya dapatkan daripada pertukaran dengan kawan-kawan dari hutan, dan daripada membelilah sebahagiannya. Terdapat lebih daripada 50 jenis tanaman hiasan yang menghiasi pekarangan rumah beliau, terdiri dari pelbagai warna, spesies dan genera, antaranya seperti tanaman bromeliads, caladium, sansevieria, monstera, philodendron, begonia, pandanus variegated dan tanaman-tanaman hiasan yang lain. Namun yang menjadi kesukaan beliau ialah tanaman hiasan gelombang cinta, wave of love, atau Anthurium ploumeni, kerana tanaman ini mudah dijaga, mempunyai saiz daun yang besar sehingga mencecah 2 meter serta mudah untuk dibiakkan, iaitu melalui biji yang dihasilkan oleh tanaman tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa tanaman hiasan yang unik dan menarik bagi beliau, seperti Platycerium, Earthorn and Staghorn ferns, atau lebih dikenali sebagai tanaman pakis tanduk rusa. Uniknya, tanaman hutan ini
tumbuh dengan menumpang pada dahan pokok besar serta mempunyai daun berbentuk seperti tanduk rusa. Tidak kurang menariknya juga tanaman hiasan Powder Puff Combretum yang tumbuh renek dan mempunyai kumpulan bunga berwarna merah yang jika dilihat dari jauh seakan buah rambutan dan disebabkan itu ia disebut sebagai tanaman hiasan buah rambutan. Baik, ada penonton dapat dilihat memang tidak dinafikan banyak jual tanaman di setuanan ni. Jadi macam mana kita boleh orang memaintainkan ataupun menjaga kesegaran tanaman bunga hiasan di sekitar ni? Sebenarnya banyak peluang kerja itu. Yang penting sekali ialah disiram, jangan kurang air. Pagi petang lah. Kalau misalnya kita ni membaja, seminggu sekali nyiram. Dan satu, kedua cahaya matahari itu kadang-kadang kalau ada bunga-bunga yang tidak boleh cahaya matahari disimpan di indoor lah. Kalau saya lihat juga ada tanaman di sekitar yang jenis indoor plant seperti Sansevieria yang tidak boleh terkena terus kepada cahaya matahari. Ya. Namun ada juga yang tahan kepada cahaya matahari seperti begonia, kemudian bromeliad atau yang jenis tahan kepada cahaya matahari. Apa kebaikannya menanam bunga hiasan di pekarangan rumah ataupun di sekitar rumah ni? Sebenarnya banyak peluang tu. Mungkin dari segi kesehatan merupakan satu kalau kita ni melihat tiap-tiap hari yang hijau-hijau ini terapi mata. Betul. Terapi mata tu. Dan kedua dari segi kesehatan juga mungkin sebagai exercise lah, menyiram dan sebagainya, tu membaja, tu menggunakan tenaga betul. Jadi sekurang-kurangnya kita ni membuat senaman ringan lah. Sebagai seorang pencinta tanaman hiasan, pastinya bukan menjadi bebanan untuk mengusahakannya. Malah ia memberi suatu kepuasan dan kegembiraan dalam diri. Apatah lagi, sekiranya tanaman tersebut dijaga dan tumbuh dengan baik dan subur, sekaligus melahirkan suasana laman yang berseri dan menenangkan. Ya, ada penonton, kalau kita melihat pada setiap tahun pasti akan ada sahaja jenis tanaman bunga yang boleh dikatakan sebagai satu trend. Kalau kita imbas kembali, dulu-dulunya pernah menjadi trend adalah Caladium, kemudian Sansevieria, bunga hati-hati dan sebagainya. Namun sebenarnya dalam penjagaan bunga-bunga hiasan ini, bagi pendapat saya adalah apa yang penting adalah kerajinan untuk mengusahakan ia. Dan apa juga jenis tanaman, sama ada yang satu fenomena ataupun bunga-bungaan yang biasa saja, yang pentingnya orang naluri kita ni. Bagi mereka yang pencinta bunga, sudah pasti apa saja jenis bunga pasti akan menjadi pilihan yang terbaik. Yang penting ia memang baik untuk kesihatan mata dan juga baik untuk mengindahkan lagi halaman rumah ataupun di sekitar kawasan rumah. Jadi saya kira sampai di sini sahaja kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.